Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isqairi binti Yusuf, nombor metrik 266638. Saya akan menerangkan berkenaan pendahuluan pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara dan dunia secara tidak langsung, mengundang ketidaktentuan dan turut menggugat kestabilan ekonomi serantau. Menurut kepada kajian yang dilakukan oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sari dari Universiti Putra Malaysia mendapati bahawa impak COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP mendatangkan kesan langsung kepada ekosistem perniagaan domestik. Ekonomi Malaysia mampu menangani impak penularan COVID-19 disokong oleh kepelbagaian asas ekonomi, pengukuhan sistem kewangan dan lebihan akaun semasa yang utuh. Demikian kata Gubernur Bank Negara Malaysia BNM Datuk Nur Samsiah Muhammad Yunus. Pelaksanaan projek infrastruktur juga akan menyediakan rangsangan tambahan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Kebanyakan negara yang bergantung kepada industri minyak akan lebih terkesan dengan situasi hari ini, iaitu mana-mana negara yang tidak bergantung dengan variasi pendapatan, bermaksud peratusan pendapatan negara hanya bergantung dengan industri minyak. Jadi cara mengurangkan impak terhadap COVID-19 ini adalah dengan mempelbagaikan inovasi dan meningkatkan pendapatan negara dengan mengecilkan peratusan kebergantungan terhadap industri minyak. Antara sektor yang terjejas teruk dalam situasi ini adalah sektor pelancongan, di mana pada tahun 2019 sektor pelancongan telah menyumbangkan lebih 61 bilion kepada pendapatan negara, dan pada tahun ini sekitar 51 bilion jangkaan kemelesetan dalam pendapatan negara melalui sektor pelancongan kerana pembatalan promosi ke atas kempen Lawat Malaysia tahun 2020. Jadi langkah penyelesaian yang akan ambil adalah dengan menyuntik dana sebanyak 1 bilion untuk PKS yang beraktif dalam ataupun mana-mana PKS yang memacu industri pelancongan agar terus mereka berdaya saing dalam susunan baru ini. Selain itu, penangguhan insurans juga diberi oleh kerajaan kepada agensi hotel dan penerbangan. Selain itu, cukai pelancongan juga telah diberi bermula 1 Julai hingga 30 Jun, iaitu bermaksud kerajaan menggalakkan orang ramai kembali aktif dalam industri pelancongan. Sekian, terima kasih. Saya Siti Nurfatihah binti Yahya, nombor metrik 266356. Okey, hari ini saya akan bentangkan tentang impak dari sektor hartanah. Bank Negara Malaysia menjangkakan keluaran dalam negara kasar pada tahun 2020 adalah di antara 2.0% hingga 0.5%. Sebagai tambahan, Malaysia Institute of Economic Research melalui kenyataan rasmi pada 24 Mac 2020 turut berpendapat bahawa KDNK akan jatuh dari 4.0% hingga ke 2.9%, di mana 2.4 juta rakyat Malaysia kehilangan pekerjaan. Tabung Kewangan Antarabangsa atau International Monetary Fund pula menjangkakan ekonomi Malaysia merosot 1.7% berikutan kemerosotan KDNK ASEAN 5 yang susut 0.6%. Impak yang seterusnya, secara asasnya harga hartanah ditentukan oleh keadaan ekonomi semasa. Harga rumah akan jatuh apabila terdapat penjual yang terdesak di pasaran dan juga kekurangan pembeli. Ini adalah konsep asas penawaran dan permintaan. Hal ini demikian kerana Perintah Kawalan Pergerakan menyebabkan tiadanya lawatan ke rumah contoh oleh bakal pembeli, tiada aktiviti pindah masuk dan keluar rumah,
dan tiada perjanjian jual beli yang ditandatangani dengan pembeli baru. Pengarah urusan KGV International Property Consult Sendian Berhad simultan melalui laporan media tempatan berkata, kesan langsung COVID dan PKP akan dirasai pada 6 bulan hingga 12 bulan akan datang. Kemungkinan pengguna akan merasa kurang yakin dengan pengurus dana sedia ada dan akan menukarkan simpanan mereka menjadi aset tetap hartanah. Nama saya Nurul Aminah Hani binti Anaskoh dan nombor matrik saya 266748. Okey, di sini saya akan membentangkan tentang ekonomi universiti daripada impak COVID-19 ni. Okey, yang pertama adalah berdasarkan World Trade Organization, ekonomi dunia akan mengalami penguncupan sepertiga bagi tahun ni. Yang kedua adalah tiga senario kesan pandemik terhadap keuangan universiti dibangunkan dengan mengambil kira 4 faktor iaitu vaksin, pergerakan ekonomi dunia, kadar pulih ekonomi dan tahap pengangguran. Seterusnya adalah bermula daripada skala ringan, sederhana dan keterlaluan, menunjukkan kesan penurunan yang ketara ke atas kutipan yuran universiti yang merupakan punca utama pendapatan universiti awam selain geran tahunan kerajaan. Seterusnya adalah kesan kepada kebolehpasaran graduan dan penempatan latihan juga akan timbul kerana perusahaan kecil dan sederhana iaitu PKS turut akan terjejas. Tambah merumitkan keadaan apabila prosedur normal baharu menggalakkan pelajar universiti mengamalkan pembelajaran dalam talian sehingga akhir tahun ini bagi mengelak daripada pelajar untuk berjangkit penyakit ni. Seterusnya adalah pihak kerajaan melalui agensinya dan pihak swasta boleh merancang untuk menyediakan pinjaman atau bantuan kewangan kepada mereka yang tiada sumber pendapatan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Secara tidak langsung dijangka membantu meningkatkan jumlah enrolment pelajar di universiti tempatan untuk melanjutkan pelajaran mereka. Yang seterusnya adalah isu yuran. Isu yuran pelajar universiti ni turut mendapat perhatian bekas Menteri Belia dan Sukan iaitu Syed Abdul Rahman yang berkata menerima aduan bahawa yuran pengajian berjalan seperti biasa walaupun ketika tiada pengajian ketika tempoh awal PKP. Bagi mahasiswa Universiti Teknologi Mara iaitu UiTM, Amirul Mukminin Muhammad, penurunan tersebut dapat membantu para ibu bapa yang berkemungkinan terpaksa bekerja keras untuk menyara kehidupan buat masa ini. Jika yuran universiti dikurangkan, ini dapat mengurangkan beban pelajar kerana mereka boleh mengeluarkan wang untuk membeli internet bagi mengikuti kelas secara online. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi iaitu Datuk Seri Dr. Muhammad Mustafa Ishak mengaku kos pengajian kini menurun kerana kemudahan di universiti seperti asrama dan bilik kuliah tidak lagi digunakan sepenuhnya. Bagi universiti swasta pula, Kementerian Pendidikan menerusi garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah menyarankan agar mereka mempertimbangkan penyelarasan semula yuran pelajar. Dan akhir sekali, menurut garis panduan itu, universiti swasta haruslah mengambil kira pembayaran perkhidmatan yang tidak dapat disediakan sepanjang PKP seperti pengangkutan dan kegiatan pembelajaran selain situasi ibu bapa atau penjaga pelajar yang terjejas akibat PKP. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idham Hakimi bin Ma'asri, nombor matrik 266599. Baik, saya akan bentangkan tentang pelan jana semula ekonomi negara ataupun turut dikenali sebagai penjana.
Ia diperkenalkan pada tahap pemulihan, iaitu tahap keempat. Temanya ialah bersama menjana ekonomi, terdiri daripada 3 teras utama, iaitu memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi. Pelan jana ini mengandungi 40 inisiatif yang bernilai sehingga 35 bilion ringgit, di mana 10 bilion daripadanya ialah suntikan fiskal daripada kerajaan sendiri. Baik, berikut adalah contoh-contoh inisiatif yang terkandung di dalam pelanjana semula ekonomi negara ini. Mengatasi isu masalah pengangguran, contohnya seperti perluasan program subsidi upah yang bernilai 5 bilion. Yang kedua, menyokong pertumbuhan ekonomi gig. Contoh seperti pemberian geran 50 juta bagi mencarum pekerja di bawah skim bencana pekerjaan perkeso. Dan kemudian kebajikan kumpulan sasar, iaitu OKU dan Ibu Tunggal, bantuan secara one-off sebanyak RM300 kepada 300,000 orang yang mendaftar, dan lain-lain lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imran bin Muhammad Nazri, nombor metrik 266601. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang moratorium. First, semua bank diarahkan untuk menangguhkan pembayaran balik pinjaman sedia ada, sama ada dari segi individu, perusahaan kecil dan sederhana, termasuk pinjaman gada janji dan sewa beli. Seterusnya, penangguhan ini adalah selama 6 bulan secara automatik. Penangguhan berkuat kuasa mulai 1 April 2020. Moratorium ini dapat meringankan pendapatan golongan B40 yang terjejas. Seterusnya, moratorium ini tidak akan memberi kesan pada status sistem maklumat rujukan kredit pusat, iaitu lebih dikenali sebagai SIKRIS. Nilai moratorium bayaran balik pinjaman institusi kewangan dianggarkan berjumlah RM47.5 bilion setakat 19 Jun 2020. Moratorium ini dapat memberi manfaat kepada 7.7 juta peminjam. Seterusnya, setelah kita dalam fasa pemulihan, kerajaan turut mengumumkan lanjutan moratorium dan bantuan bank bersasar. Bantuan ini khusus hanya untuk golongan yang benar-benar memerlukan. Kategori pertama, bagi individu kehilangan pekerjaan dalam tahun ini, beliau akan mendapat lanjutan selama 3 bulan. Jika selepas 3 bulan beliau tidak mampu lagi untuk membuat pembayaran, individu tersebut bolehlah membuat rundingan dengan pihak bank dan akan boleh dilanjutkan mengikut kemampuan masing-masing. Seterusnya, kategori kedua, bagi individu yang bekerja tetapi gaji mereka dipotong atau berkurangan, bayaran ansuran bulanan pinjaman tersebut akan dikurangkan mengikut pelarasan gaji yang dikurangkan. Seperti dengan contoh, selaras dengan kadar pengurangan gaji, turut bergantung pada jenis pinjaman. Lanjutan moratorium ini dianggarkan memberi manfaat kepada 3 juta individu dan PKS. Sekian. Nama saya Muhammad Isqairi binti Yusof, nombor metrik 266638. Saya akan menerangkan berkenaan dengan kesimpulan. Berdasarkan keadaan semasa ekonomi Malaysia mampu menangani impak penularan COVID-19 disokong oleh kepelbagaian asas ekonomi, pengukuhan sistem kewangan dan lebihan akaun semasa yang utuh. Meskipun berdepan dengan impak penularan virus itu, masih ada pengukuhan dalam ekonomi negara dan setakat ini COVID-19 belum lagi mengubah pengukuhan berkenaan. Seterusnya, ekonomi Malaysia dilihat sangat berkepelbagaian sekaligus membolehkan kita berdepan cabaran dengan kedudukan yang lebih baik. Di samping itu, pelaksanaan pakej rangsangan besar-besaran oleh kerajaan di dunia juga akan menyokong kembali pertumbuhan global. Bank negara akan terus memantau keadaan tidak menentu yang dicetuskan COVID-19 dan bank pusat itu mempunyai ruang untuk memastikan persekitaran kewangan negara yang stabil dan teratur serta mengurangkan tempias kejutan luaran dan tukaran asing. Untuk poin yang seterusnya, Bank Negara Malaysia menjangkakan impak penularan COVID-19 terhadap ekonomi tidak seteruk impak krisis kewangan Asia pada tahun 1997. Dan yang terakhir, ramai pakar-pakar ekonomi mengunjurkan bahawa ekonomi global akan pulih pada 2021 dan ekonomi Malaysia juga akan menjejakinya. Sekian.